Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi, salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan meneruskan dengan kuliah kita yang terakhir, iaitu pada bahagian steering and suspension, iaitu pada chapter 6 lah. Jadi kita akan lihat beberapa subchapter yang berkaitan, yang mana dia akan reflect kepada topik kita, iaitu steering suspension tadi, yang mana kita ada 6 bahagian atau 6 subchapter. Iaitu yang pertama solid axle, kita akan tengok apa itu solid axle, dekat mana location dia. Yang kedua kita tengok pula apa beza solid axle dengan independent suspension dan apa komponen-komponen yang ada pada independent suspension. Lepas tu kita tengok pula anti-squat, anti-dive dan suspension geometry ni, iaitu yang kita dah pernah tengok pada kita punya eksperimen sebelum ni, kita punya amali. 6.4 active suspension, yang ni seperti semua yang tahulah, tapi kita akan tengok lebih detail sikit. Saya akan explain apa itu active, passive and semi active suspension. Yang kelima steering system forces and moment, yang ni kita akan tengok pula apa forces yang terlibat pada tayar model lah, sebab kita punya reference adalah pada Pajeka tayar model. Jadi kita akan tengok force pula yang terlibat, sebab daripada tayar ni lah dia akan menghubungkan di antara kita punya kenderaan ataupun driver punya interaction kepada permukaan jalan. Lepas tu yang keenam dan yang akhir adalah influence of front and rear wheel drive. Kita nak tengok apakah perbezaan, apakah kebaikan, apakah keburukan yang ada pada front ataupun rear wheel drive. Okey. Kita tengok pada bahagian yang pertama, iaitu pada axle, solid axle. Okey, seperti yang kita dapat lihat dekat gambar rajah ni, kita ada satu truck. Okey, truck ni dia biasanya untuk jenis yang macam 4-wheel drive ni, dia guna solid axle. Okey, letak ke depan ni, kita akan nampak dia macam ni. Dia ada satu body tayar sebelah kanan dihubungkan terus dengan tayar sebelah kiri. Yang ni kalau kita ambil pada dia punya komponen saja, dia ada satu ni. Kalau contoh ni tayar boleh di depan ataupun belakang lah. Yang ni sebelah tengah-tengah ni biasanya dia akan letak dia punya differential lah. Differential mungkin semua dah belajar pada kita punya kelas transmission . Okey, ni tayar sebelah kiri katakan, ni tayar sebelah kanan. Okey, dan saya terangkan sikit, differential ni dia nak membezakan tayar sebelah kiri punya speed dengan tayar sebelah kanan punya speed. Kalau ada beza, jadi differential ni akan bantu untuk kontrol speed yang berbeza kiri dan kanan. Jadi solid axle ni dia akan menghubungkan ataupun dia akan bantu untuk interact di antara kedua-dua tayar ni. Okey, dia ada kebaikan dan keburukan yang mana kita akan tengok sebentar lagi. Alright. Jadi kalau kita tengokkan definition kat sini, dia adalah salah satu kelas di bawah dependent suspension. Okey, dia adalah sama ada solid axle ataupun dependent suspension. Kita ada dua, satu independent, satu lagi dependent. Independent next lah. Dependent suspension ataupun solid axle, dia saling bergantung lah sesuai dengan namanya. Kalau sebelah kiri ni akan ternaik, contohlah dia ternaik, sebelah kanan akan terturun, sebab dia dependent. Okey, dan dia terbahagi kepada dua bahagian, dua jenis. Dia sebenarnya ada tiga, tapi kita akan tengok dua sajalah. Okey, sebab yang ni adalah very common yang digunakan pakai pada kita punya automotive design. Okey, yang pertama adalah Hotchkiss dengan yang kedua adalah falling. Paling banyak untuk jenis kenderaan SUV, jenis kenderaan MPV, dia pakai falling. Kebanyakan pakai falling. Sebab dekat situ akan ada komponen spring and damper, dan dia akan ada bar punya connector lah, connector link. Okey. Lepas tu kalau kita tengok Hotchkiss, kebiasaan ni dia pakai dekat jenis lori yang 3 tan dan ke atas lah kebiasaannya. Dekat sini dia akan ada dia punya axle bar sama dengan bawah ni, solid axle ni. Tapi bezanya dia punya suspension dia jenis leaf spring, dan dia akan hubungkan dekat dia punya frame ni dengan 2 point. Leaf spring yang pertama, dia punya point pertama, dan leaf spring yang kedua. Okey, yang ni pula dia punya spring.
Untuk damper ada setengah yang tak adalah, depend lah. Ada setengah tu dia ada dua dia punya spring. Tapi macam ni lah dia punya jenis. Kalau jenis Hotchkiss. Tapi kalau jenis falling, dia akan ada spring dengan damper, dan mountingnya akan ada dua bahagian, iaitu satu bahagian yang untuk linkage ni, dan yang kedua adalah pada spring and damper. Okey, dia berbeza lah kat situ dekat dia mounting point dia tu. Okey, itu perbezaan di antara Hotchkiss dan falling. Kedua-dua ni adalah solid axle. Sebab apa? Sebab sebelah kanan akan tergantung dia punya daya dia dengan sebelah kiri, dan sebaliknya. Begitu juga dengan falling. Right? Okey, seterusnya kita akan tengok pula independent suspension. Okey, kita tengok pula pada bahagian independent suspension. Yang tadi kita tengok dependent. Dependent ni dia akan bergantung sebelah kiri dan sebelah kanan lah. Tapi dependent ni pula dia adalah terbalik daripada independent. Yang mana kalau kita tengok dekat dia punya ayat, dia define kat sini. Okey, dekat sini dia bagi tahu allow each wheel on the same axle to move vertically. Dia akan menyebabkan, akan memberi kelebihan di antara di sebelah kiri dan sebelah kanan untuk bergerak secara sendiri. Kalau contoh sebelum ni sebelah kiri menaik, sebelah kanan akan turun. Tapi untuk independent, kalau sebelah kiri naik, dia akan naik untuk pada bahagian dia saja, komponen dia saja. Tapi yang sini dia akan maintain dekat jalan raya. Yang ni ia akan membantu banyak pada passenger vehicle lah, yang akan menjadikan dia lebih selesa. Vibration dia lebih kurang. Dia akan kurangkan dia punya roll, pitch dengan yaw lah. Dia akan terkait pula pada vehicle body motion. Okay, so independent ni, independent suspension ni terbahagi kepada dua bahagian. Okay, kita tengok pada bahagian pertama yang kita kenali sebagai double wishbone. Okay, double wishbone ataupun wishbone punya suspension ni, dia kita tengok structure dulu. Dia paling berbeza adalah pada bahagian structure. Kita tengok dekat bahagian lower, kalau contoh upper ni tak ada pun tak ada masalah lah. Dia depend kepada single ataupun double wishbone. Kalau kat sini double, sebab dia ada upper dengan lower side of wishbone ni lah. Okay, dia punya bahagian damper ni, yang upper mounting, dia akan mount dekat frame ataupun dekat kita punya chassis, dan pada bahagian lower ni dia akan mounting dekat kita punya control arm ataupun dekat wishbone ni kita panggil control arm. Control arm. Okey. Yang ni dia sama konsep dia akan allow motion. Contoh ni ternaik kan, dia akan play around dengan damper ni. Okey. Dan pada bahagian connection antara kita punya knuckle dengan kita punya control arm ni, dan kita punya control arm dan kita punya frame ni, kat sini dia ada dia punya mounting point ni. Yang ni akan jadi dia punya pivot point, yang mana dia akan naik dan turun bergantung kepada location dia punya titik pusingan ataupun pivot point tadi. Okey. Itu wishbone ataupun double wishbone. Itu dia punya structure ataupun konsep structure dia, konsep bidaan dia. Kita tengok pula pada jenis yang kedua, iaitu McPherson. Yang ni pun banyak juga digunakan untuk kenderaan. Contoh kita tengok kenderaan yang Pro 2 buat lah. Okay, Myvi, Alza, even Proton pun pakai konsep yang sama lah. Sebab double wishbone ni dia memerlukan komponen ataupun assembly komponen yang lebih banyak lah compare dengan McPherson. Kalau McPherson ni pula, kita tengok pada bahagian structure, dia punya mounting point untuk dia punya damper, satu pada frame dan satu lagi pada directly pada knuckle. Dekat knuckle ni ada mounting point. Yang ni memang very normal. Kalau kita tengok pada actual kenderaan, macam ni lah bentuk dia. Ni pada knuckle, dia akan ikat. Okey. Pada dia punya wishbone ataupun control arm ni, dia akan mounting satu dekat knuckle, satu lagi dekat frame. Yang ni sama. Cumanya beza pada mounting point untuk damper. Yang ni melibatkan design stage dan assembly stage lebih mudah. Sebab apa? Sebab macam saya cakap tadi, kalau kita tengok pada double wishbone, untuk assembly, design pada control arm ni dia perlu consider untuk mounting kita punya damper. Okey, dan pada frame pun sama juga. Alright.
Tapi pada McPherson, pada control arm dia terus boleh design straight away, iaitu point mounting dia ada 1, 2 sahaja. Pada double wishbone atau wishbone ada 3 mounting point. Jadi assembly punya operation agak sukar. Tapi dari segi keselesaan, double wishbone lebih baiklah. Sebab apa? Sebab dia punya mounting point untuk double wishbone ada pada control arm. Okey, yang bergerak untuk bantu bergerak adalah control arm. Control arm ni akan jadi pivot point. Tapi kalau kita tengok dekat McPherson, dia bergantung 100% kepada tayar punya motion lah. Sedangkan dia punya pivot point pada control arm. Nak kata kurang baik tu, dia kurang baik daripada double wishbone dari segi keselesaan. Dia punya right hand handling lah. Okay, so kalau kita dapat lihat keadaan mounting point secara actual punya pada komponen sebenar. Okay, yang ni kita punya ini kita punya frame, dia mounting pada frame, pada upper part of kita punya damper, dan ni adalah pada kita punya control arm. Okey, yang ni control arm upper ataupun double wishbone, ada 3 mounting point. Ni dia punya ada bush kat sini, ada macam getah yang dia akan naik dan turun. Yang ni ada ball joint, dia akan naik dan turun lah. Okey, yang ni dia punya pivot point. Begitu juga dengan pada bahagian control arm yang bawah. Ni kalau kita dapat lihat ni, tak berapa jelas. Ni control arm. Sini ada ball joint. Okey. Sini ada dia punya mounting point yang akan membantu dalam bentuk getah lah. Dia akan berpusing. Dia punya tadilah pivot point, pivot location. Alright. Jadi kat sini pun kita dah nampak lah, kita punya double wishbone dia akan ada 4 point untuk motion. Maksudnya dia bantu lagi banyak join, lagi selesa lah, lagi mudah untuk bergerak kan. Kalau kita compare dengan McPherson, dia hanya bergantung kepada 2 pivot point, kiri, depan dan pada bahagian belakang. Okey, sebab itu pun dah jelas lah, dia punya mounting point dah menunjukkan dia punya jenis keselesaan yang mana lagi baik lah. Okey, tapi dari segi assembly, dari segi cost, memang McPherson yang very efektif lah. Sebab pengguna yang untuk McPherson ataupun kos kenderaan yang lebih bawah 100,000 ni paling ramai. Jadi kita kena consider juga McPherson. Dia bukan worst, best, better wishbone. Okay. Tengok slide yang seterusnya, kita akan tengok pula comparison ataupun perbezaan di antara independent dengan dependent suspension. Okay, kita tengok kepada gambar GIF ni. Okay, ini adalah jenis solid axle ataupun dependent. Yang ini pula jenis independent suspension. Okay. So kalau kita tengok dependent suspension ataupun solid axle, dia akan saling bergantung, yang mana dia akan lawan lah sifat dia, naik satu turun. Tapi kalau dependent, okay, dia takkan kacau lah. Kalau sebelah kiri naik, dia naik pada komponen dia saja. Sebelah kiri naik, sebelah kanan pula, dan sebaliknya lah. Okay. Jadi kalau kita tengok pada bahagian dia punya forces ataupun dia punya motion yang terlibat pada independent suspension ataupun solid axle. Okay. So bila satu daya ataupun satu tayar ternaik atau pelanggar bump, dia akan memberikan kesan daya naik ataupun force dia akan menaik. Okay. Dalam masa yang sama, dia akan transferkan dia punya force tadi kepada dia punya solid axle dia. Dia akan bergerak ke sebelah lawan, yang mana sebelah lawan ni akan tekan pula, tekan ke bawah, yang akan menghasilkan grip. Yang ni kenapa dia ada kelebihan pada dia punya solid axle yang akan diletakkan pada belakang kenderaan ataupun 4-wheel drive. Okay. Bila sebelah kenderaan ataupun kita katalah di sebelah kanan lah, sebelah kanan ternaik langgar bump, okay, dia akan bantu untuk sebelah kiri pegang pada permukaan jalan. Dia tak terus lost control. Sebab apa? Sebab ini dia naik kan, jadi dia akan menghasilkan daya lawan lah. Dia akan grip pada jalan. Kekal kereta tu akan terus kekal dalam permukaan yang jalan lah. Dia terus grip. Okay, tapi kalau kita tengok pada dependent suspension, dia punya contradiction dia, kalau sebelah naik, sebelah kanan naik, sebelah kiri ni tak buat apa-apa. Jadi kekurangan dia
dia takkan ada grip lah kat sini. Dia akan kekal dalam force yang sama lah. Okey, jadi kalau untuk 4 wheel drive, dia kalau dia langgar bump dalam keadaan yang perlahan, dia memerlukan bantuan daripada sebelah kanan ni untuk cengkam pada permukaan jalan. Tapi kalau dia pakai dependent suspension untuk kenderaan yang 4 wheel drive tadi, okey, bila sebelah kanan dia naik, dia akan kemungkinan lost control lah sebelah sini. Dia tak boleh nak dapatkan daya lah. So bila tayar tu berpusing, dia akan berpusing secara mungkin akan slip lah sebab tak cukup dayanya kan, tak cukup frictionnya. Tapi kalau yang ni, bila tayar berpusing, dia akan dapat dia punya friction dia, akan dapat grip dia. Tapi kat sini kelebihan dia pada dependent suspension, macam yang saya cakap awal-awal tadi, dia akan ada kelebihan pada body kenderaan. Katalah sini yang kita punya body kenderaan. Okay, driver duduk dalam ni, dia akan dalam keadaan yang stabil, yang rata. Okey, jadi bila jadi driver ni akan kekal dalam kedudukan dia, yang mana kalau contoh kita jadikan center of gravity kat sini, dia akan kekal 90 degree, lebih kurang. Dia tak akan bergerak. Sebab apa? Kalau tayar kiri naik, dia akan dissipate force yang ada pada kita punya tayar tadi dekat kita punya spring and damper, dekat sini saja. Dekat sini akan naik, dekat sini akan ada rotation, dekat sini juga dia akan lawan daya yang pada tayar yang tadi. Tapi kalau kita tengok keselesaan dari segi solid axle, dekat sini kalau kita letakkan ada body, okey, ada driver tu tadi dia akan dah ada angle, katalah sini 30 degree, dia akan ada roll motion, dah akan hasilkan roll motion. Jadi untuk keselesaan, kalah pada independent, menang pada dependent. Tapi dari segi grip jalan, dia akan menang pada solid axle ataupun independent suspension. Sebab itulah penggunaan untuk solid axle sangat sesuai untuk 4 wheel drive, kenderaan yang kelajuannya mungkin perlahan ataupun mungkin bawah 40, bawah 30, yang mana dia nak drive off-road dan sebagainya. Yang itu sesuai untuk solid axle, dia perlukan grip. Tapi untuk dependent suspension, dia lebih penggunaan untuk harian penggunaan, yang mana di jalan atas, jalan raya biasa, bukannya off-road dan kelajuan yang lebih tinggi compare dengan solid axle. Jadi dia perlukan keselesaan. Kalau bumpy road, dia tak nak rasa dia, ataupun dia nak kurangkan rasa bumpy tu, jadi dependent suspension lah yang lebih sesuai. Right? Itu beza antara solid axle dengan ataupun independent suspension dengan dependent suspension. Okey, kita tengok kepada bahagian yang seterusnya, iaitu pada bahagian anti-squat dan anti-drive suspension geometry ya. Okey, kita tengok pula apa itu anti-dive dengan anti-squat. Dia punya geometri, dia punya maksud dia. Okey, yang pertama, anti-dive. Anti-dive ni macam yang kita pernah tengok sebelum ni dalam kita punya eksperimen ataupun kita punya amali, yang mana dia nak menghalang daripada kenderaan kita terus terjunam ataupun dive lah, untuk diving. Okey, daripada kehadapan masa braking. Kalau tengok maksud dia pun dekat sini, anti-dive suspension are used to reduce body dive by altering the front suspension so that the forces resulting from braking. Nampak? Jadi dengan bantuan komponen suspension pada bahagian depan, dia akan membantu untuk mengelakkan kenderaan kita terus menjunam ke hadapan. Yang mana kalau kita tengok sebelum ni, yang dalam kita punya eksperimen, dia akan kontrol pada bahagian damper ataupun pada bahagian spring. Okey, dekat situ dia akan keraskan pada damper supaya masa braking sahaja kereta kita tak akan terus terjunam. Dia akan tahan. Jadi suspension akan keras, tak sempat dia nak full untuk junam, dia dah stop. Okey, itu sebenarnya function untuk anti-dive lah, untuk suspension kita punya anti-dive geometry ni. Salah satu komponen yang boleh membantu selain daripada kita punya design of the control arm, of the center of gravity. Okay, kalau kita pergi in detail sikit apa itu anti-dive geometry, dia punya percentage dia, kalau saya boleh bagi contoh dekat sini, kita nampak kita ada control arm upper, kita ada control arm lower, kita ada tire contact. Okay, pertama sekali kita akan susunkan ataupun kita akan satukan point yang pertama dengan point yang kedua control arm ni. Kita akan gariskan. Okey,
Begitu juga konsep yang sama seperti apa, lower pun kita akan ikut dia punya point pertama, kedua kita akan gariskan sampai kita jumpa satu titik pertemuan. Okey, yang ni kita akan panggil dia IC ataupun instantaneous center. Ni antara upper dengan lower control arm. Okey. So macam mana kita nak dapatkan dia punya anti-drive geometry percentage? Kita akan cari titik pertemuan tadi yang kita akan sambungkan dengan kita punya tayar sebelah depan. Ni untuk anti-drive. Kita akan tarik point contact sampai dekat kita punya IC. Jadi titik di antara tayar dengan IC tadi yang overlap dengan kita punya kita punya center of gravity vertical ni sini. Yang ni adalah kita punya percentage anti-dive yang dekat bawah ni, daripada bawah sampai atas. Yang ni kita panggil dia 40% anti-dive. Kalau dia sentuh dekat atas ni sampai ke bawah, ini 100% anti-dive. Itu maksud anti-dive geometry in percentage. Dia memang dikira dalam percentage lah, referring to the center of gravity of the vehicle. Macam tu. Okay. Dan kebiasaannya kita tak akan buat 100% lah, sebab 100% kalau untuk anti-drive nanti bila masa braking, kita punya tayar ni dia akan bumping, dia akan macam melantur-lantur macam tu. Dia akan ada macam skidding, tapi skidding melantur. Itu kita nak elakkan. Itu 100%. Sebabkan 100% sebab apa? Sebab masa braking dekat tayar ni dia terus refer kepada center of gravity. Jadi kenderaan tu akan kurang stabil ataupun negatif lah dekat atas ni. Itu kita nak elakkan. That's why dia akan design around 40 to 60% lah untuk anti-drive geometry. Jadi dia half of the body center of gravity, tapi dalam masa yang sama dia akan dapat stabilkan masa braking dan tak terlampau terjunam lah. Itu untuk anti-dive geometry. Kita tengok pula pada bahagian anti-squat, konsep yang sama dengan anti-dive, iaitu kita akan dapatkan dia punya point antara pertama dengan kedua untuk upper, pertama dengan kedua untuk lower. Kita akan satukan untuk dapatkan IC. Okay. Dan daripada IC ni kita akan sambungkan terus kepada tayar punya contact point, dan sentuhan ataupun overlap di antara center of gravity vertical dengan kita punya garisan antara tayar dengan IC tadi, iaitu adalah kita punya percentage of anti-squat geometry. Okay. Jadi kalau kat sini kita tengok dia punya ketinggian ni daripada road sampai dia punya overlap punya point tadi adalah 60%. Jadi ini adalah anti-squat punya percentage. Okay. So apa maksud yang kita tengok nak bezakan dengan anti-dive dan anti-squat? Dia adalah lawan anti-dive, yang mana maksudnya anti-dive squat limits the amount of compression or vertical displacement the rear suspension due to the acceleration. Yang ni berlaku masa kita percutan je lah. Kalau kita tengok dekat yang biasalah, kalau awak nampak kita punya F1 punya kereta ataupun sports car yang jenis exotic punya kereta kan, dia pada bahagian belakang, pada bahagian enjin memang sangat banyak dia punya damper spring diletakkan pada enjin, pada komponen kenderaan belakang juga. Okey. Sebab apa? Sebab dia nak bantu untuk elakkan anti-squat, untuk bantu meningkatkan anti-squat. Okey, yang mana bila dia accelerate, sebab biasanya kenderaan jenis yang high acceleration ni macam ni tadilah, F1, exotic punya vehicle, dia banyak accelerate. Maksudnya daripada 0 sampai 100 km sejam dia boleh di antara 2 ke 4 ke 5 second, memang sangat cepat. Jadi untuk bantu untuk dapatkan sebegitu cepat, dia memerlukan anti-squat yang sangat baik. Okey, anti-squat geometry yang sangat baik. Sebab tu kita tengok dia punya center of gravity sangat rendah. Ini sebenarnya antara poin yang membantu untuk meningkatkan anti-squat. Jadi kalau anti-squat kurang baik, okey, sebagai contoh worst case, anti-squat kurang baik, jadi dekat bahagian belakang ni dia akan turun. Sebelah depan dia akan terangkat. Sebab itulah kita nampak kenderaan masa drag race, kalau pernah dengar drag race, tayar sebelah depan ni akan ternaik bila losing grip. Sebuah kenderaan dah, kita boleh cakap useless dari segi teori dia dah habis, sebab kita memerlukan grip untuk bahagian depan. So then baru ada 4 tayar dan baru dia boleh accelerate dengan lebih baik.
kalau compare dengan 2 tayar, 4 tayar dapat accelerate sangat baik compare dengan 2 tayar tadi. Okay, dan that's why dia perlu design supaya anti-squat dapat mengekalkan kontak di antara 4 tayar. Itu function untuk anti-squat. Okay, dia sama dengan yang depan, tapi untuk anti-dive agak kurang digunakan pada engineers. Yang paling banyak memang pada anti-squat. Okay, itu perbezaan antara anti-dive dengan anti-squat. Kita pergi tengok maksud contoh untuk anti-squat. Saya bagi contoh anti-squat. Dia sama, dia reverse lah antara anti-squat dengan anti-dive. Kita tengok anti-squat saja sebab yang ni yang banyak digunakan. Okey. Kalau kita tengok gambar rajah ni, ini adalah neutral dalam keadaan yang tak ada apa-apa lah, tak ada braking, tak ada accelerating, dia dalam keadaan yang normal braking lah. Okey, yang mana dalam keadaan yang ni tayar dia dalam full contact, dia punya contact patch full, sentuh dengan jalan. Okey, dekat sini pun kita nampak dia punya dia punya upper dengan lower, dekat ni punya position lebih kurang dalam about 50% something. Dia punya dalam neutral position lah. Okey, yang ni yang kita nak, yang kita selalu masuk kenderaan yang paling stabil lah, yang paling baik lah, memang dalam keadaan yang neutral. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok juga dalam keadaan tayar belakang, iaitu rear squat. Apa yang dimaksudkan dengan rear squat tadi? Anti. Jadi apa itu rear squat? Maksudnya dia tak ada apa-apa bantuan pun dari segi anti squat ke anti dive ke, tak ada lah. Ni kenderaan yang normal lah, yang normal tanpa apa-apa design anti squat. Okay, so bila dia accelerate, bila dia accelerate, body akan turun. Body akan turun. Jadi bila body turun, katalah kita ni pandangan daripada depan katalah sini kita ada axle, kita ada rear axle. Okay, body akan turun sebab dia accelerate. Jadi bahagian sini dia akan bending. Bila bending, tayar akan sengit. Tayar sengit, contact point kurang. Contact point kurang yang dia tak nak macam ni. Ni contact point. Maksudnya dekat sini dia dah ada bending dengan tayar sebelah lawan dia. Okey, yang ni yang saya cakapkan, bila kita accelerate, kita nak elakkan daripada terus tak dapat contact point di antara jalan dengan tayar. Dan seterusnya pula tayar depan terangkat pula. Yang ni langsung dah kita kata useless kenderaan tu. Dia jadi macam power kita banyak untuk accelerate, tapi tak digunakan sepenuhnya pada permukaan jalan. Untuk sebab tayar adalah penghubung di antara enjin dengan permukaan jalan. Tayar lah penghubungnya. Kalau transfer of the all the horses or all the powers from the vehicle can be used to the tires, then become useless lah kan. So dia perlu design yang mana bila kita accelerate, dia nak masih lagi dengan contact. Jadi macam mana? Itu yang ketiga, iaitu anti-squat. Anti-squat macam mana? Dia design, dia punya tayar geometri, dia punya, ini kita panggil dia camber. Nanti kita akan tengok pada slide seterusnya nanti. Kita panggil dia camber. Okay, dia bentuk camber yang sebelah negatif. Ni camber negatif. Camber negatif yang mana dia akan bantu masa kita accelerate. Katalah ni kita punya axle. Saya lupa satu lagi. Katalah ni kita punya axle. Okay, masa tengah accelerate, kita punya axle bending, tapi tayar akan bentuk menegak. Okay, so then dia akan dapat full contact dengan jalan raya. Itu kenapa kita perlu design anti-squat. Dia nak mengekalkan contact point di antara tayar dan permukaan jalan. Okay, sekali lagi kita ulang daripada yang pertama. Yang pertama, dalam keadaan braking, dalam keadaan neutral driving ataupun accelerate yang secara normal lah, tanpa terlampau laju, tanpa perlahan, normal acceleration. Jadi tak memerlukan sebarang perubahan lah. Okay, tapi bila kita design come up to the horsepower yang lebih tinggi,
power kenderaan ataupun enjin yang lebih tinggi. Jadi kalau dia tak buat apa-apa, apa yang berlaku adalah rear squat, yang mana tak dapat berlaku full contact point di antara tayar dan permukaan jalan ataupun kita punya contact patch lah. Okey. Jadi enjin ni perlu design dengan yang ketiga, dengan menghasilkan anti squat, yang mana dia akan ubah camber punya position tayar kepada negative side, yang mana bila dia accelerate, tayar akan dapat full contact di antara tayar sendiri kepada permukaan jalan, yang menghasilkan, yang mana enjin dapat menghasilkan, saya boleh cakap 100% lah, 100% dia punya engine power kepada pembukaan jalan. Jadi dia dapat accelerate dengan lebih baik. Itu yang kita masukkan dengan anti squat, yang reverse kepada anti dive. Okey. Kita masuk pula pada bahagian 6.4, iaitu active suspension. Kat sini kita akan tengok perbezaan aktif, semi aktif dan pasif. Okey, yang ni pertama adalah passive suspension. Passive suspension ni yang seperti yang biasa kita nampak lah pada kita punya kenderaan, motor ataupun kereta, sama. Dia akan ada satu damper yang warna hitam ni, kita panggil dia damper, dan yang merah ni kita panggil dia coil spring ataupun spring lah. Yang ni biasanya upper mount, yang ni lower mount. Dua-dua ni akan ada joining di ni, ada macam ball joint lah sini. Dia boleh bergerak, bukannya satu axis, dia boleh bergerak 3 axis. Ada X, Y dan Z kan. Okey. Yang ni very normal, dia akan ada, bila kita bagi dia force, dia akan compress, bila kita release, dia akan decompress ataupun extend. Normal. Dia dissipate energy dalam bentuk static dan bentuk dynamic, mana-mana suspension pun. Tapi passive, itulah sifat dia. Tapi bila kita masuk kepada semi-active suspension, konsep masih sama. Dia akan ada dia punya damper, yang mana dia akan kontrol dalam bentuk dynamic. Dalam bentuk static, dia akan pakai coil spring. Perbezaan di mana dia akan ada tambahan. Contohnya macam sini, dia ada tambahan reservoir. Okey, reservoir actuator, simple actuator lah, yang mana dia akan kontrol minyak keluar masuk. Okey, dia boleh jadi reservoir, dia boleh jadi actuator lah, actuator dan sebagainya, yang mana dia akan kontrol based on input pada dia punya sensor ataupun yang ada power. Okey, yang dia akan terima input based on input punya respon. Okey, katalah terlampau laju, terlampau perlahan dia punya frekuensi pada kenderaan, dia akan memberikan perubahan pada damping stiffness. Dia akan turun, dia boleh naik. Okey, dia akan sentiasa bergantung kepada input sensor lah. Jadi kalau tak ada apa-apa perubahan, dia akan kekal seperti passive damper, macam passive. Tapi bila ada input, katalah tadilah dia high acceleration, low acceleration, dia akan demand untuk damper ubah sikit dia punya stiffness, supaya okey, tinggikan stiffness ataupun turunkan stiffness. Jadi itu adalah semi active suspension. Bila dia fail, katalah kita punya sensor fail, yang ni tak function, berarti ni pun pula tiba-tiba rosak. Jadi dia akan revert kepada passive suspension. Dia masih lagi boleh damping, tapi dalam bentuk passive, no problem. Itu kelebihan untuk semi active. Active suspension pula, dia dah tak ada, saya boleh cakap tak ada langsung damper, tak ada langsung spring. Dia ada actuator saja. Dekat sini ada motor, lepas tu ada magnetic dan sebagainya lah. Ada magnetic, ada benda lah, ada benda yang berkait dengan actuator lah, actuator punya design. Saya tak nak terangkan detail kat sini lah. Jadi dia adalah satu body yang penuh dengan actuator, yang mana dia akan terima juga input daripada sensor. Sensor ni akan sense all the time. Yang ni sometimes.
Yang ni all the time untuk membantu kita punya kereta dalam keadaan yang perlahan ke, yang laju ke, high frequency ke, low frequency ke, dia akan terus monitor secara continuously supaya actuator ni dapat bagi the best ride and handling performance. Paling baik lah, the best lah. Jadi bila dapat memberikan ride and handling the best, sememangnya paling selesa lah. Tapi kelemahan dia, once dia fail, dia tak ada fail safe kalau macam semi-active suspension dia ada fail safe. Once dia fail, passive akan react, dia akan berfungsi seperti passive. Tapi untuk aktif, once dia fail, dia akan undamp, dia akan jadi undamp. So contoh apa itu undamp? Contoh kalau katalah kita ada kereta, okey, katalah sini dia ada ni lah, active suspension okey. So kereta ni terkawal oleh active suspension. So bila active suspension ni fail, dia akan terus mendap. Dia macam dah tak ada suspension, macam kita bawa basikal tak ada suspension langsung. Dia terus jadi tak selesa. Dia tak ada convert jadi passive dah tak ada. Sebab apa? Sebab dia adalah actuator sahaja. Jadi actuator ni akan kawal continuously. Tapi bila dah fail, dia macam kita dah tak ada damper lah, tak ada spring lah. Okay, dia terus tak selesa dan kita terus macam kemungkinan kereta terus tersadai lah. Okay, kalau boleh bawa pun mungkin akan merosakkan komponen yang lain. Itu kelemahan untuk active suspension. Tapi kelebihan dia dapat memberikan keselesaan yang maksimum terhadap pengguna. Itu perbezaan di antara passive, semi-active dan active suspension. Nanti next slide kita tengok pula dia punya geometri, macam mana binaan dalam bentuk camber, caster, toe pula. Jadi yang tu pula akan bantu passive dengan semi-active jadi sebaik active suspension lah. Okay. Okay, so kita tengok pula pada bahagian 6.5, iaitu pada bahagian steering forces and moment. Okey, kita tengok dulu tayar suspension geometri. Macam manakah susun atur tayar dan suspension ni supaya dapat memberikan kesan ride and handling yang baik pada kita punya driver. Okey, yang pertama kita tengok pada bahagian camber. Yang ni biasa orang nampak lah, biasa kita tengok dekat luar, dia orang buat pada bahagian negative camber, iaitu tayar tu terkangkang, dia panggil tayar terkangkang terbuka kan. Jadi dekat sini kita tengok on the positive side, apakah baiknya negative camber, apakah yang baik pula pada positive camber, dan keburukan kedua-duanya lah. Okay, seperti yang kita tengok pada awal tadi, kita ada bincangkan apakah kesan positive camber untuk acceleration dengan braking, yang mana dia akan dapat membantu meningkatkan kecekapan masa dia tengah accelerate, yang dia akan cuba tegakkan balik tayar supaya dapat full contact patch di antara permukaan jalan dengan permukaan tayar. Jadi dekat sini dia akan dapat transfer lah full of the engine forces ataupun torque kepada tayar dan kepada jalan. Okay, jadi dia akan tegakkan kita punya kenderaan lah supaya dapat full contact. Itu adalah pada bahagian positive camber. Itu dia akan jadi kurang baik lah untuk negative camber, yang mana kalau dah terbuka ataupun dah negative side on the camber, tapi bila dalam keadaan accelerating dan braking, dia akan lagi terbuka dan mengurangkan lagi dia punya contact patch. Jadi kurang baik masa accelerating dengan deaccelerating untuk negative camber. Tapi baiknya dekat mana untuk negative camber ni? Masa high speed dengan cornering, dia lebih stabil dan mudah untuk kita kawal dia. Jadi itu adalah kelebihan pada negative camber masa handling. Masa accelerating dengan deaccelerating, dia baik pada positive camber. Itu parameter pada camber. Okay? Sekali lagi, negative camber, dia akan tayar tu terbuka lah, terkangkang. Pada bahagian atas dia akan dekat dengan steering, pada bahagian tayar dia akan jauh daripada steering, dia akan lebih keluar body lah. Tapi positif, bahagian atas keluar kepada body, bahagian bawah tayar dia lebih rapat kepada body. Itu camber. Yang kedua, toe. Toe ni kita tengok pada top view. Top view Jadi kalau untuk toe in, dia rapat, dia menguncup. Kalau toe out, dia terbuka. Okey, tapi apa kelebihan toe?
Okey, apa kelebihan toe in, apa kelebihan toe out? Untuk toe in, pada keadaan straight line, dia lebih stabil kalau kita compare dengan toe out. Toe out ni kelebihan dia pula pada bahagian steering. Masa kita steer, dia lebih baik, lebih mudah untuk kita steer dia ke sebelah kiri, ke kanan. Maksudnya dia akan dapat reduce lah kita punya understeer dengan oversteer. Okey. Tapi dekat mana bahagian yang kita kata dia boleh bantu tu? Okey. Yang pertama kita tengok pada toe in. Kenapa dia bagus untuk pada bahagian jalan lurus? Kalau kita tengokkan pada dia punya design dia sendiri, kalau kita lukiskan dia punya garisan, kan? Jadi dia punya direction of tire dia akan jadi toward to the center of the vehicle body. Jadi that's why dia lebih stabil dalam keadaan yang jalan lurus. Jadi dia akan sentiasa terarah kepada tayar punya position ataupun tayar punya direction. And then that's why dia lebih stabil untuk kita kata drag race lah dalam keadaan yang lurus. Tapi untuk toe out, kalau kita mapkan dia punya tayar direction, dia terbuka. Jadi dia tak ada direction yang tepat untuk dalam keadaan yang straight line. Tapi bila handling, dia akan bantu kita untuk steerkan dia antara di sebelah kiri. Maksudnya dia akan turn katalah sini sebelah turn right atau turn left. Tayar tu dah memang kita boleh cakap dia akan ada angle lah. Jadi bila kita steer, yang ni dia akan jadi lebih ke dalam, yang ni akan bantu. Sebab sudah pasti radius yang katalah corner sebelah sini, sebelah kiri sudah pastilah radius yang di sebelah kiri dia lebih kecil. Yang ni radius dia lebih besar. Okey. Nampak dia sudah pasti dia akan membantulah disebabkan dia punya shape toe out tadi. Dia akan bantu untuk steering. Okey, jadi untuk kegunaan racing lah, biasanya kita akan pakai jenis toe out lah, sebab dia akan ada jalan lurus tapi kurang, dia akan banyak lebih kepada cornering. Okey, dan kalau kita tengok contoh dekat sini dalam gambar ajar ni kereta RC lah, kereta RC. Dan kalau RC dia for sure akan pakai dekat track kan. Dia akan pakai jenis yang toe out untuk bantu dia untuk cornering effect lebih baik. Okey, camber toe. Dan yang ketiga adalah caster. Caster ni pula kita tengok daripada sisi. Camber daripada depan, toe daripada atas, caster daripada sisi. So caster ni dia sama juga, dia ada negatif dengan positif caster. Kalau toe in ada toe in dengan out, positif camber dengan negatif camber. Okey, kalau negatif caster, yang ni jarang berlaku. Kalau positif caster, dia akan duduk ni dia punya reference point ni kat bawah ni. Reference point ni pada ni neutral lah, warna biru ni. Lepas tu ni dia punya angle, dia punya suspension punya angle. Kalau di sebelah kanan dia positif. Kalau di sebelah kiri dia negatif caster. Okey. Jadi apa kelebihan dan kekurangan positif dengan negatif caster ni? Kita tengok dulu pada keadaan yang biasalah, iaitu pada positif caster. Positif caster ni dia punya kelebihan, dia dapat membantu masa steering effort. Sebab apa? Sebab masa kita cornering, okey, beban yang pada body ni dia akan transfer pada kenderaan. Sebab beban pada bahagian enjin sini dan mostly body dekat sini lah baratnya akan transfer kepada kita punya kereta. Jadi load dia, kalau kita tengok pada paksi X dengan Y, okay, banyaknya pada sini instead of pada bahagian negatif. Yang ni pada enjin saja ataupun pada depan saja. Jadi bila kita dalam keadaan braking, okay, semua load dah ke depan, jadi tayar ni akan lebih grip pada permukaan jalan. Susah steer sebabkan load tadi, tapi dia akan membantu untuk stabilkan disebabkan adanya friction tadi. Semua load pada body ni akan tekan kepada permukaan jalan. Dia akan lawan macam ni. Okey. Ni dia load dia, ni lawan dia. Kemudian bila dah semua tekan ke depan, load akan tertumpu kepada permukaan jalan dan angle macam ni. Jadi steer ni akan jadi lebih susah sedikit, tapi dia manageable disebabkan adanya beban tadi. Okay, contoh macam katalah kita ada satu kenderaan yang katalah troli lah, contoh troli pasaraya kan. Kalau kita penuhkan barang, okey, kalau kita nak steer, dia lebih mudah disebabkan beban tadi.
dia dah berat jadi kita mudah untuk steer. Okey, kalau dia dalam keadaan ringan, kita biarkan dia pun, dia akan berpusing tayar dia. Disebabkan apa? Disebabkan tak ada beban tadi. Jadi beban yang ada pada kita punya tayar tadi, macam saya cakap, dia akan membantu untuk meningkatkan steerable ataupun memudahkan kita steer kita punya kenderaan. Okey, itu untuk positif caster. Tapi untuk negatif, dia punya kelebihan dia, kita dapat steer dengan keadaan yang santai. Maksudnya kurang ni force. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok kat sini, force ni akan bertindak pada bahagian sini. Jalan sini dia punya force, punya reaction. Jadi sudah pastilah steering ni akan kurang daya dia. Okey, tapi kekurangan ni kat mana? Masa tengah braking ataupun masa cornering dan sebagainya dalam keadaan yang drive yang biasa, masa tengah driving, masa kita corner, dia tak memberikan kesan daya yang maksimum untuk kita punya steering effort. Okey, masa kita steer dia seolah-olah macam kita kata tak rasa masa steer tu disebabkan tak adanya daya daripada suspension kita. Jadi dia agak sukar untuk kita steer lah. Tapi dia bukannya semua yang buruk lah. Dia yang baik dia tadilah, kalau kenderaan yang besar mungkin, ataupun untuk bahagian tayar belakang, ataupun untuk kenderaan yang lebih berat, dia akan membantulah untuk dari segi caster ni. Sebab kenderaan dah berat, okay, dia dah contoh tayar belakang kan, dia punya beban dah memang pada bahagian depan. Kalau kita tengok kenderaan, kalau katalah kereta kan, okay, so beban dia dah dekat sini. Jadi dia sememangnya kena dalam negatif caster lah untuk dapatkan kontak di antara jalan dengan tayar kan. Jadi negatif caster ni ada dia punya kelebihan dia, iaitu pada bahagian itu dalam kenderaan berat, untuk mengurangkan, kalau kenderaan berat akan mengurangkan steering effort lah, sebab bebannya dah tinggi pada kenderaan itu sendiri. Okey, jadi itu adalah pro and con pada bahagian caster, positif dan negatif. Okey, so kita dah nampak lah apa perbezaan dan kelebihan di antara camber, tow, caster. Kalau mudah nampak, camber pada view depan, tow pada top view, dan caster pada side view. Okey, kita tengok pula apa yang ada pada tayar kita punya motion. Okey, pada tayar sudah pastinya dia boleh bergerak pada 6 degree of freedom lah. Dia boleh berpusing, dia boleh bergerak pada X, pada Y, dia boleh ada rotation lah, ataupun ada moment pada X, Y, Z. Okay, so pada ke-6 paksi ni, ada pada ketiga paksi dan 3 rotation ni, contoh macam ni lah, FY moment pada Y, FX moment pada X, dan FZ moment pada Z. Okay, jadi dekat satu tayar tu, kalau kita tengok in detail, dia ada pada, kita panggil pajakan model lah, tapi kita tak akan tengok in detail lah pasal benda tu. Kita nak kenal je apa itu forces yang ataupun moment yang ada pada tayar. Okey, yang pertama normal force FZ ni lah, yang ni normal force. Jadi pada rotation dia adalah kita pernah aligning torque. Yang masa kita tengah steer kan, kita tengah steer, dia ada self alignment, dia ada tadi macam steering effort, yang tu adalah hasil daripada moment pada Z, paksi Z. Okey, macam mana pula dengan paksi Y? Pada paksi Y sudah pastinya adalah pada lateral force, pada paksi Y. Dan apa dia punya tahap pusingan dia punya moment adalah wheel pada tayar lah, yang akan diberikan oleh kita punya engine, dia punya input. Dia punya dalam keadaan exist dia, pada exist dia adalah lateral force, dan pada pusingan ataupun moment pada exist dia kita panggil dia wheel torque. Dan yang kelima dan keenam iaitu pada paksi X. Okey, pada paksi X, dia punya pada paksi ni kita panggil dia ni lah, kita punya tire traction. Tire traction ataupun friction, untuk menyebabkan kita boleh accelerate dengan braking. Dan pada dia punya pusingan dia, overturning moment ni rolling moment lah, rolling moment samalah. Masa kita tengah nak terbalik, nak pusing tu kan, jadi dia nak tayar tu nak terangkat masa kita tengah, yang tadilah camber dengan caster tu, tu adalah sebahagian daripada overturning moment. Itu adalah kita kena simple lah, 6 jenis motion yang ada pada tayar. Yang lain tu detail dalam pajeka tapi kita tak tengok. Jadi 1, 2,
3, 4, 5, 6. Ni adalah 6 degree of freedom yang ada pada tayar. Okey. So kita tengok pada bahagian atau pusat diintahi 6.6 iaitu kesan ataupun influence of front and rear wheel drive. Okey, kita tengok pula apa perbezaan di antara dia punya kesan di antara front dengan rear wheel drive. Macam yang kita tahu, front wheel drive ni dia kenderaan yang dipacu oleh tayar depan, dan rear wheel drive enjin pada depan dia akan transferkan dia punya torque tu melalui drive shaft ke tayar belakang. Itu adalah rear wheel drive. Okey, kita tengok kebaikan ataupun pro untuk front wheel drive, tayar hadapan dulu. Dia ada 3 dia punya pro, yang kebaikan dia ataupun advantage dia, iaitu yang pertama, dia dapat mengurangkan ataupun dapat mengelakkan wheel spin. Okey, kalau kita tengok untuk tayar depan dia lebih pakai konsep pull. Dia maksudnya dia tarik. Tayar depan dia duduk kat depan, body dia punya weight semua kat belakang. Jadi dia kayuh tu dia akan tarik yang ke depan, yang belakang-belakang ni semua untuk bergerak. Jadi dia dapat mengurangkan kita panggil dia spin lah, maksudnya dia pusing kosong. Kalau kita tengok dekat rear wheel drive, masa dia tengah accelerate, dia akan kayuh dengan maksimum sebab dia nak push. Kalau nak push, dia akan lebih banyak dia punya slip sebab depan dia punya load. Okey, so nak push load tu, jadi dia akan ada slip lah, maksudnya traction antara tayar dengan jalan, dia akan ada loss dan dia akan ada slip. Jadi tayar depan kelebihan dia dapat mengurangkan slip tadi. Okey, disebabkan dia pakai konsep pull, dia tarik. Yang kedua, dia akan ada better condition, better in poor weather condition. Maksudnya katalah dalam keadaan salji yang teruk kan, disebabkan komponen dia yang sikit ni, kalau contoh tayar, kalau kita ada rear wheel drive, dia ada drive shaft yang mana dia nak transferkan dia punya torque daripada enjin ke tayar belakang. Jadi drive shaft ni kalau contoh dalam keadaan salji yang teruk, dia keras, lepas tu dia perlukan dia punya lubricant yang baik sebab komponen berkarat, wear and tear dan sebagainya. Jadi kalau dalam keadaan poor condition, disebabkan komponen yang sikit, enjin dapat menghantar kepada transmission, seterusnya kepada axle dengan kepada tayar, drive shaft ataupun dia punya axle lah untuk yang depan tu. Dia dapat meningkatkan kecekapan kenderaan tu dalam keadaan yang kurang baik. Contoh dalam tadilah dalam keadaan yang bersalji kan, disebabkan komponen yang sikit tadi dia dapat mudah bergerak. Okey, kalau dalam keadaan yang bersalji, pakai pula jenis yang rear wheel drive, dia perlu mungkin lubricate sikit dia punya komponen yang untuk drive shaft. Lepas tu kena bersihkan pula dia punya drive shaft dulu, kemudian barulah bolehlah drive shaft untuk bersih, disebabkan komponen yang banyak tadilah. Okey, macam mana dia boleh dapat mengurangkan penggunaan minyak untuk kita punya front wheel drive ni? Dia bila kita tengok tadi konsep front wheel drive ni, dia akan terus daripada engine, transmission, drive shaft. Drive shaft ni yang sebelah depan tu lah, drive axle kan. Okey, jadi disebabkan komponen yang sudah pasti sikit, jadi kat situ pun dah nampak dia punya key point kenapa dia dapat mengurangkan penggunaan minyak. Kalau kita tengok pada front rear wheel drive, dia dah ada drive shaft. Drive shaft tu dia bukannya satu, dia ada dua, dia ada linkage lagi. Lepas tu dia ada differential pada bahagian belakang lagi. Jadi semua komponen ni akan meningkatkan dia punya berat dan seterusnya akan meningkatkan dia punya penggunaan minyak. Itu kenapa pada bahagian front dia menggunakan minyak yang lebih sedikit ataupun dia punya better fuel consumption. Dan simple tadilah disebabkan komponen yang sikit, terus daripada enjin pergi ke tayar depan, sudah pasti ni lebih mudah lah untuk engineering design, dan itulah yang kebanyakan pada kita punya kenderaan sekarang untuk Malaysian punya ni lah drive. Okey, dan apa dia punya disadvantage? Dia akan sangat mudah untuk understeer instead of oversteer. Kenapa mudah understeer? Sebabkan bila di dalam keadaan yang pull, dia tarik. Okey, tayar depan ni follow sahaja. Tayar depan drive, tayar depan juga yang akan steer. Jadi bila dalam keadaan yang tak stabil, katalah dalam keadaan jalan yang basah, jadi bila driver tu dia cuba steer, dalam masa yang sama juga kereta tu dia nak pull, dia nak tarik tadi. Jadi
driver agak sukar untuk steer, untuk pusing kenderaan. Sebabkan torque daripada enjin tu masih ada lagi. Jadi dia akan terus drag kepada kita punya driver ni ke sisi jalan lah, dia akan terus understeer ke tepi. Kalau kita tengok pun mostly accident yang berlaku dekat Malaysia ni pun dia akan terlanggar kepada side wall kita punya highway dan sebagainya lah. Dia akan langgar ke belah sisi masa dia tengah nak accident kan, dia akan hantam ke sisi jalan. Sebabkan dia adalah front wheel drive. Yang kedua, kelemahan front wheel drive, dia akan meningkatkan kecepatan wear and tear kita punya komponen yang ada pada kita punya suspension komponen lah. Mostly sebab dia ada banyak komponen terlibat kan dekat bahagian kita punya front, left ataupun right lah. Jadi dekat situlah ada drive, dekat situlah juga dia steer, dekat situ jugalah suspension untuk up and down. Jadi disebabkan banyak komponen, banyak motion, lagi cepatlah dia berlaku wear and tear. Itu kelemahan ataupun kekurangan pada kita punya front wheel drive yang banyak berlaku kat Malaysia. Okay, kita tengok pula apakah kebaikan yang ada pada rear wheel drive. Okay, kat sini saya bagi contoh dua. Yang pertama, memang kebanyakannya front wheel drive untuk kenderaan yang sangat besar horsepower. Sebab dia akan terkait pula dengan yang kedua, for better handling. Okay, kita tengok kebanyakan kereta yang masuk track car lah, kereta yang untuk kita drive dalam untuk racing lah dekat data kat track, kebanyakannya adalah rear wheel drive ataupun enjin ni mounting dekat belakang. Sebab masa kita tengah accelerating, dia akan dalam keadaan squat. Jadi semua load yang ada pada kereta akan terus transfer kepada tayar belakang. Jadi pada tayar belakang ni semua beban transfer kepada tayar belakang. Jadi tayar belakang ni memang diperlukan, sangat-sangat diperlukan untuk push the whole body bergerak ke hadapan. Jadi in term of acceleration, rear wheel drive sangat baik, sangat diperlukan untuk bantu masa tengah drag race, masa tengah cornering dan untuk pecut kembali, masa untuk accelerate lah, mudah kata. Dan that's why dia dapat memaksimumkan penggunaan ataupun dapat handle more horsepower, sebab dia duduk kat belakang. Masa accelerate, dia akan mudah accelerate sebab semua body ataupun weight transfer daripada the whole vehicle to the rear vehicle. Jadi semua tayar, semua load yang ada dapat dihandle disebabkan dia pakai konsep push. Okay, better handling macam tadi lah. Jadi bila dia dalam keadaan cornering, okay, bila dia corner, dia mahu pecut balik. Pecut tadi, tayar belakang akan bantu untuk kayuh dan push kenderaan tu lebih baik lagi. Itu dua kelebihan yang ada pada dia. Ada banyak lagi lah, tapi contoh ni yang paling jelas untuk kita tengok lah. Dia ada beberapa lagi. Dua ni contoh yang terbaik untuk kita tengok kelebihan yang ada pada rear wheel drive. Dan apa kekurangan pada rear wheel drive? Kalau kat sini saya bagi contoh tiga. Yang pertama, dia high cost because assembly is more complex. Sebab kan kalau kita tengok pada front, dia untuk body ataupun untuk chassis, dia tak perlu memberikan sebarang ruang ataupun sebarang design untuk drive shaft. Maksudnya daripada depan ke belakang tak ada, dia dah dekat depan saja. Maksudnya dekat situlah drive, dekat situlah steer, semua ruang tu kat depan. Dia memang dah ada compartment di sendiri, ada pun engine bay di sendiri. Okey, tapi bila melibatkan rear wheel drive, dia memerlukan design untuk chassis ataupun untuk body, ruang pula untuk pada bahagian tengah. Sebab apa? Sebab daripada enjin depan, dia nak perlukan drive shaft untuk hantar kepada belakang. Jadi dia perlukan design yang lebih kompleks dengan kos yang lebih tinggi lah. Sebab bila kita dah berikan ruang untuk bahagian tengah, sudah pastinya ada beberapa plate ataupun metal lain untuk diassemblekan sekali dengan kita punya center part of kita punya vehicle, kita punya body kan. Tadi kalau kita pakai front, dia flat saja, tapi bila pakai rear wheel drive, dia akan ada satu lekuk, dia akan ada rata untuk driver, lepas tu dia ada lekuk untuk drive shaft, untuk lekuk lagi untuk passenger. Dia akan ada ruang tengah-tengah tu, itu untuk drive shaft. Itu yang menyebabkan dia tinggi dia punya cost untuk design ataupun untuk assembly dia. Itu kelemahan yang pertama. Yang kedua, difficult maneuvering in wet and stormy condition. Sebab apa? Sebab dia pakai konsep yang tadilah, yang konsep push tadi. Disebabkan dia push, tayar depan untuk steer.
tayar belakang untuk push. Jadi bila tayar depan dapat steer saja, dia tak macam ni lah, kita nak tarik kereta, tarik kereta kan, pastinya kita pakai konsep pull, sebab dia akan dapat bantu kereta kita lebih mudah bergerak ke hadapan kan, sebab dia macam tow truck kan. Tow truck dia pakai, ialah dia kira macam front wheel drive lah kan, sebab dia tow truck tu adalah kita punya enjin, beban kita pada kereta yang tak bergerak tadi. Jadi dia lebih mudah untuk kereta tu pull lah ataupun tarik ke depan. Tapi kalau kita pakai rear wheel drive, dia kena push. Macam contoh, kita ada dua kereta depan rosak, kita sondor daripada belakang. Beban tadi dia akan terganggu disebabkan oleh kita push, kita tolak dia. Jadi kurang baiklah. Jadi bila dalam keadaan yang basah, dia akan ada slip. Dia akan mudah slip. Tayar tu akan slip, tayar depan nak drive tapi dia akan slip pada tayar belakang. Dia tak dapat nak dapatkan traction. Itu kelemahan yang kedua pada rear wheel drive. Dan yang ketiga, dia punya space. Tadilah disebabkan dia punya high cost tadi kan, yang saya kata dia memberikan ruang pada bahagian tengah untuk kita punya drive shaft. Jadi benda yang berlaku yang dekat yang ketiga adalah ruang untuk bahagian compartment lah. Disebabkan dia dah makan ruang pada drive shaft. Okey, jadi compartment bahagian driver dengan passenger tadi, dia untuk bahagian flooring dia dah tak dapat maksimumkan penggunaan. Contoh katalah dekat tengah tu nak letak aircon, dia dah kacau space. Kata dah nak letak center console, contoh kata nak letak apa tu, glove box ke ataupun armrest ke, dah tak dapat lah sebab dah makan ruang yang tinggi. Tapi itu kelemahan yang kenderaan yang dululah. Kebanyakan kenderaan sekarang untuk yang high end punya vehicle, dia dah dapat reduce space. Sebab apa? Drive shaft ni dah kecil, dah lebih apa tu, rigid tapi kecil, dan dia dapat memberikan kedudukan drive shaft yang lebih rendah lah, tapi dia dapat memberikan space yang dalam kabin lebih maksimum. Tapi kes yang dulu, kenderaan yang dulu yang lama, memang dia perlukan drive shaft yang besar sebab dia nak transfer torque yang tinggi daripada kenderaan depan kepada belakang kan. Jadi dia memerlukan drive shaft yang besar, dan that's why dia makan space yang banyak pada bahagian kita punya driver and passenger punya compartment. Okey, itu adalah yang ketiga dan yang paling yang less lah, maksudnya yang paling kita tak risau sangat lah dia punya kekurangan. Kelebihan dia lebih banyak lah, tapi kalau kita tengok front and rear wheel drive, front adalah untuk daily lah, kita panggil daily vehicle yang sangat sesuai lah, sebab dia pakai, paling penting adalah konsep pull. Sebab dia tarik kenderaan kita untuk bergerak ke hadapan, bukannya untuk pecut, bukannya untuk brake mengejut. Dia sangat sesuai untuk front wheel drive. Manakala untuk rear wheel drive, sangat bagus untuk jenis yang macam tadi saya cakap tadi, untuk track vehicle, sebab konsep pull tadi dia perlu untuk accelerate, untuk early stage of acceleration, masa untuk cepat dan masa cornering lah. Dia akan bagi sama rata di antara tayar depan untuk steer dan tayar belakang untuk accelerate ataupun pecut. Jadi dekat situ dia balance. Cumanya biasanya tayar rear wheel drive ni dia lebih mahal lah kenderaan dia. But anyway, sesuai lah untuk track punya vehicle kan. Iaitu adalah kelebihan dan kekurangan yang ada pada front and rear wheel drive. Okey, sampai kat sini saja kita punya kuliah untuk chapter 6. Jadi kita tangguhkan dulu kita punya kuliah dengan tasbih kafarah dan surah wal as.